Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, video ni saya buat untuk recap analisa UJ yang pernah saya buat. Sorry, saya ada entry untuk UJ lepas saya buat analisa ni. So ni saya buat ulasan je lah untuk analisa UJ untuk hari Isnin ni, 6 hari bulan, yang ni besok. So okay, ni okay, kita akan buat analisa mengikut pergerakan MA custom ni. So kita tengok apa yang price yang mungkin akan buat ni. So kalau kita tengok monthly sekarang ni, okay, start daripada doji So ini pergerakan ni sama macam gold sama doji yang terhasil dekat monthly. So selepas monthly doji monthly ni keluar, so bulan ni nampak dia bullish sekejap tapi bullish dia hanya untuk mencari satu kawasan resisten untuk dia buat rejection kemungkinan bearish lah. So ini peluang yang saya nampak itu tadi, so saya cuba atur strategi untuk sharp kita sambil saya scalping. So niatnya untuk kalau dapat entry untuk intraday ataupun kalau ada peluang untuk swing terus So bulan ni nampak gayanya tugas pricing sekarang ni untuk mencari satu resisten untuk satu candle ni. So untuk dekat monthly ni MA nampak jelas daripada MA kita ni nampak jelas sikit sebab pergerakan ni masih lagi daripada atas ni ke bawah, yang sekarang ni dia berhenti dekat kita punya MA ni yang memang berfungsi untuk satu-satu retracement untuk pricing breakout. So kawasan ni memang dah breakout dan di sini pun sudah breakout. Sebab bila breakout ni, so price naik ke atas, so price turun bawah balik, so reject kawasan ni reject sebab tak cukup untuk dia nak break kawasan hijau ni balik, so dia naik balik. So sekarang ni turun, so kita tengok nampak movement ni, assignment ni lebih banyak untuk nak break MA kita ni warna hijau start pada warna hitam, warna hijau. So sekarang ni final, so ini saya ambil ni sebagai sebagai signal bagi saya dia akan bulan ni insyaAllah akan turun. Untuk awal bulan ni kemungkinan untuk mencari satu retracement. So ini MA yang menunjukkan flow kepada UJ ni. So next untuk weekly. Okay, line agak slow sikit. Okay, untuk monthly untuk weekly. Okay, untuk weekly ni candle minggu ni minggu yang sudah ni, sekarang ni dia break dekat kita punya MA warna hijau MA 80 So hopefully untuk hari Isnin ni kita harapkan dia turun tapi kita akan tengok time frame yang lain untuk nak kuatkan harapan yang kita buat tu lah tadi sebab sekarang ni dia dah, minggu ni dia buat rejection dekat MA 1000 so ni kita ambil kira juga ni sebab ni satu kekuatan yang kemungkinan besar minggu ni kemungkinan akan naik lagi walaupun saya ambil risiko sekarang ni. So risiko kat sini ni sekarang ni saya ambil scalping dulu walaupun kita sharp entry tapi masih lagi kita punya entry tu untuk setiap satu candle yang daily ataupun untuk weekly untuk habiskan satu setiap candle satu candle macam weekly ni. So saya target untuk weekly ni. So movement pergerakan ni memang saya dapat profit masa tu saya fokus pada buy and sell kita scalping masa tu so saya dapat profit daripada sini. So bila once hari Khamis Jumaat tu saya dah setting mindset untuk nak cari satu position yang kita boleh intraday untuk minggu depan So ini rintangan untuk minggu ni yang sekarang ni dah tembus yang warna hijau ni. So ada kemungkinan dia akan naik ni untuk pergi ke kita punya turquoise 285. So mungkin ini target muat dia lah untuk kawasan ni untuk dia buat rejection. Tapi apa-apa pun untuk minggu ni kemungkinan akan naik, tetapi trendline yang ni 109.09 ni saya ambil kira sebab ini dekat time frame yang kecil ni ada menunjukkan rintangan mula dekat situ So saya target ni kemungkinan untuk minggu ni akan berlaku doji minggu besok hari Isnin akan berlaku doji pada candle ada dekat time frame weekly mungkin akan doji dan doji tu mungkin akan sampai ke 285 kita ni so untuk dia nak teruskan ke bawah. So position saya, entry saya ni yang minggu lepas hari Jumaat ni masa NFP ni
kemungkinan kita akan ambil shot, tapi tengok pada besok punya pergerakan lah. So kita tukar time frame delete. Okay, kalau korang semua tengok entry yang saya buat ni. So entry ni sebenarnya entry shop entry shop ini masa waktu NFP waktu ni NFP candle ni candle ni NFP. So masa ini saya nampak ada peluang untuk saya scalp buy dengan sell. So kat sini mula saya dapat sell dulu sampai ke bawah ni. So saya dah tutup, so kita ada profit. Sebab pin ni berlaku ni dalam saya 5 minit 10 minit. Bila dia turun macam tu dalam saya rasa tak sampai 5 minit masa NFP ni. Lepas ni turun ke bawah laju dan terus naik ke atas. So bila dia close keluar candle baru. So kat bahagian ni saya banyak scalp sebab saya tahu ni confirmation. So ini kita ni dah panggil hammer. InsyaAllah ni hammer yang kata hammer untuk untuk sell lah. Tapi saya tahu lah bahagian sini dengan bahagian sini ni. So sebab tu bila naik atas ni saya fokus pada sell terus. Terus saya ambil position ni. Lepas tu saya dapat pucuk sebab ni atas setiap candle yang terbentuk bukan pattern ni. Setiap candle yang terbentuk macam ni hammer, ini doji. So setiap kali ni benda ni berlaku kan, ada hammer, ada doji, ada ni, memang akan ada perubahan lah. Perubahan maksudnya di antara sedang berlaku untuk buat resisten support atau resisten yang dalam keadaan temporary untuk menguatkan momentum. So kawasan ni memang kawasan yang macam tu untuk kita scalp lah. So yang senang cerita waktu ni memang masalah ya. So kita tengok daily tadi. So tengok ni kawasan kalau dekat candle daily last hari Jumaat tu memang candle naik, candle bullish lah. So semua saya jangkakan kemungkinan hari Isnin Pazing akan buat doji dulu atau terus akan buat rejection. So nanti kita akan tengok pada news, tengok ada news yang berkenaan dengan USD ataupun JPY. So mungkin kita dah boleh agak untuk pergerakan daripada kita baca pada MA. So kalau daily ni MA kita masih ada dekat atas ni lagi. So ini kawasan yang mungkin valid lah. Tapi kita punya MA ni banyak ni berkumpul dekat kawasan ni. So kawasan ni saya target kawasan ni yang paling clean untuk kita nak sell. So ni mungkin tips lah. So bila price akan ke bawah, itu semua tu temporary saja. Mungkin sampai ke sini sebab berdasarkan candle ni kawasan ni. So bila dia ke bawah, so mungkin kalau dia naik atas ni dia akan ambil price daily. So tinggal lagi yang lain ni adalah berdasarkan trend line ni 109.09 ni berdasarkan time frame yang lebih kecil ni. Kita tengok kat mana dia ni. Tapi cuma ambil rujukan je lah ni. Ambil nanti saya ke kawasan sini ni, price ni kat sini. Sebab MA kita berkumpul, so ni kita ambil dia ni. Kita ambil serius lah tentang harga ni. So maksudnya setiap entry tu kena jaga-jaga sikit ni. Kita belum ada final lagi kat UJ ni untuk kita nak sell. Sebab kemungkinan besar dia akan naik juga. Okay, so kat H4 cuma dekat H4 ni saya hanya ada rujukan pada MA 145 monitor ni. So kawasan ni saya dah buat lah. So tadi saya trade di kawasan ni H4 ni masa NFP ni, berlaku NFP ni. So mana NFP sebenarnya JPY menguat sebab USD melemah dekat JPY. Tapi dia tak mampu untuk nak buat candle yang panjang. Sebab NFP tu tak berapa kuat lah bagi saya. So tapi untuk 8 jam trade ni saya dapat hasil beberapa profit setiap position scalping yang saya masuk profit. Cuma saya tinggalkan mana yang saya nak intraday, yang bahagian-bahagian mana yang pucuk. So itu special tentang MB ni, kita boleh ambil risiko untuk kita sharpshooter bahagian atas ni. Tapi walau macam mana pun kawasan ni masih lagi berisiko sebab kita punya MA kita kalau dekat H4 ni pun MA 245 ni masih lagi atas sama macam tadi yang saya tunjuk kawasan ni berkumpul sama kat tadi berkumpul. So ni mungkin ni kawasan yang kalau lah misal dia reject so ni memang kawasan yang paling cantik. Tapi dekat H4 ni setiap kali bila dia reject kat sini, so tempat dia nak cari support adalah kita punya next kita punya warna hijau ni. So ni nanti kawasan sampai sini mungkin saya akan close dulu ataupun saya akan BE saya akan adjust saya punya SL. So sebab saya dah ada SL dekat sini ni, so kemungkinan besar SL ni saya akan tutup dulu, kita open dulu sebab saya nak jaga entry ni sebab lagipun saya ada 1100 41% ikut maju level percentage. So cukup untuk saya nak untuk tukar teknik misal kata apa-apa berlaku. So itu saya punya target untuk 4 jam yang pertama, mungkin akan sampai di sini. So waktu besok pagi tu nak kena bangun lah. So saya nak kena standby lah.
nak jaga 4 jam yang pertama. Maknanya kalau start pukul 5 atau 6 tu, so pukul 9, pukul 10 tu kita dah mungkin nak kena tengok untuk kita close ataupun kita just DE. Sebab kalau dia buat rejection kat sini, kawan hijau ni, so kita ada peluang untuk dia turun lebih bawah lagi. Dan saya target untuk dia clearkan kawasan ni, candle ni, so ni candle sebatang ni. So ini dia compress lah. So ini dia compress, so dia naik. So hopefully ini adalah final dia lah. Itu yang saya harapkan final dia. Sebab kawasan ni masih lagi kita tak boleh nak trade untuk swing. Sebab ni masih lagi kawasan, kalau saya kecilkan pun kita nampak pattern body masih lagi saya kawasan ni. So dengan pelaku saya ni, so saya ambil teknik intraday untuk kita sampai tamat at least sampai hujung body sampai bawah. So kita tengok macam mana keadaannya, sebab selagi dia tak melepasi kawasan MA 80 gitu warna hijau ni, so dia takkan sampai ke bawah ni. So masih lagi berisiko lah kawasan ni. So kita tengok H1. Okay, ini rejection yang saya dapat yang positif lah. Selepas saya dapat pucuk entry pucuk daripada kita entry melalui pergerakan MA ni. Jadi position ni masih belum lagi selamat sebenarnya, masih lagi berisiko kan. Ini 8 jam ya trade 8 jam yang kita tunggu waktu ni untuk dia melepasi sebab waktu 8 jam tu waktu yang sampai sini masih lagi bermain di kawasan ni. Jadi sangat berisiko lah. Jadi sebab tu saya adakan SL ni, supaya at least kalau ada satu spot ni atas, at least kita loss sikit lah, dan kita boleh cari new entry lah untuk kita punya sell position ni tu. So tapi alhamdulillah dia dapat cross dia dapat cross dia punya MA tercross ni. So sekarang ni hopefully H1 ni tadi, sekarang dekat H1 candle last H1 ni tadi dah reject kat kita punya tercross. So saya harap ini dia punya final lah kawasan ni, untuk dia move lagi ke bawah. Sebab memandangkan dekat H4 memang dah menunjukkan zone zone kita melalui MA tu dan ni warna hitam ni 145 sampai ke 80 ni. So ni kawasan saya, so automatic ni zone saya, zone favorite walaupun dia sikit tapi cuba bayangkan dengan kawasan ni, kalau kita dah confident, kita dah biasa dengan MA ni, MA custom ni. So bayangkan boleh, kalau duit banyak tak, kalau kita letak lot size yang besar kat sini, masih kita boleh dapat profit yang berbaloi walaupun berapa pip saja besar. So ini tujuan MA ni yang terbaik MA ni. Dia akan create korang punya zone zone-zone yang boleh kita scalping. So H1 ni menunjukkan rejection ni. So hopefully nak untuk jam pertama tu dia akan ke bawah, sebab ni tanda dia dah break kita punya MA warna hitam. So hopefully ni tempat saya punya berhenti lah, warna hijau ni. Ni keadaannya sama juga sebenarnya dengan H4 tadi, hijau ni sama. Kita tekan time frame kecil, kita nak tengok kekuatannya ni. Okay, dekat M30 ni ada kita risau sikit sebab H1 walaupun dia duduk dekat M25 ni, dekat 285 tekuk situ tapi sebab di bawah ni masih lagi ada warna hitam kita dengan biru kita tu masih lagi. Sebab tu ni harap untuk time frame yang 5 minit 15 minit keadaan ni dapat tembus. So, nanti kita tengok time frame yang kecil, tengok agak-agak boleh tembus walaupun ni kita tahu ni signal sebab sudah tembus, tetapi kita takut buat rejection untuk dia naik lebih atas sikit. So dia nak buat final ni. So nanti kita tengok macam ni 30 ni tu, yang warna hitam tu tadi adalah ni tekuk sini tadi, dan yang M1000 kita ada kat sini. So ni sebenarnya minit yang pertama 30 minit yang pertama besok ni agak seram sejuk sikit. So kita tak tahu dia akan naik ke tak. So ini tempat yang saya ambil risiko. Sebab tu SL ni sama ada saya delete ataupun tak, itu tengok depends pada selepas candle 4 jam. Tapi at least kalau dalam masa 4 jam pukul 5 pukul 9 atau pukul 6 pukul 10 tu bila dia reject naik atas, tapi at least saya rugi sikit, loss sikit kita dapat untuk ni. Sebab tu saya punya SL tipis nampak tipis kalau ikut kalau ikut apa yang kita belajar tu memang total lama so SL tu kena tempat yang baloi, SL tu kena tempat yang tinggi tapi bila saya dah custom MA ni jadi saya tak perlu takut untuk dia ni. Sebab bagi saya kalau dia break ni, so kemungkinan memang dia akan ni, tak ada masalah. So at least kita loss sikit daripada saya letak satu SL yang kalau salah kita letak SL memang akan hit maknanya price akan ambil SL kita, jadi kita loss lebih besar sikit. So, sebab tu saya buat tipis macam ni. Ni pun berdasarkan M1 sebenarnya, akan SL ni M1. So waktu saya dapat pucuk ni saya dah setting
dekat M1 sebab tu SN ni tipis saja. Dan benda ni dah bergerak, dia dah break satu persatu. So itu positif lah bagi saya waktu dalam 8 jam ni kali tu. Tapi itulah 8 jam ni emosi yang kita kena jaga. So tinggal lagi M15 ni, kalau kita tengok ni memang ada kekuatan lah untuk dia nak naik tu tadi, tapi kita tak tahu sama dia akan break melebihi daripada atas ni ataupun tak. So kita tak tahu lagi, tetapi cuma tanda dekat M15 ni MA kita ni sudah terbalik hijau ke atas, low hijau ni 80, low ke atas. Yang ni kita setting high, warna hitam ni 145 high, tapi dekat bawah so 285 kita ada kat sini. So ini ni kalau dia tak rapat dan tak cross so selagi tu maknanya kawasan ini masih lagi valid untuk dia nak pergi rising untuk pergi. Tapi ni untuk 15 minit so maknanya kalau untuk 1 jam tu ada 4 candle lah. So kalau kita nak bagikan dengan 1 jam tu, kita boleh tengok lah dia punya kelojikan kawasan sini. Untuk jam yang pertama, untuk dia nak buat sini sama ada dia akan break ke tak. Ini kalau S1 ni berpandukan Samia terkos ni kan, nampak dia dah reject, so hopefully dia dah naik dia akan turun so untuk 1 jam tu untuk 1 jam memang nampak ada momentum untuk kekuatan nak turun tu memang ada. So tinggal lagi kat 15 minit ni, time frame 15 minit ni boleh bagi kita guideline sampai mana dia akan buat rejection. So kemungkinan akan sampai hitam ni dulu untuk dia nak naik tu. Apa saya budget, saya target mungkin kawasan sini. So ini adalah support resistance yang baru Pricey buat So walaupun dia dah pecah, dia dah break so ni automatic line 1000 ni akan jaga kita punya breakout So nampak kawasan sini adalah breakout bagi candle ni bagi ni jadi sebab dia datang daripada atas. So kita tengok semua yang bahagian sini semua berhenti kawasan ni rising kat sini. So ME ni kita nampak lurus kat ni. So ME ni lah sebenarnya support dia, support pricing ni. So bila dia dah cross, so kemungkinan ini tempat ni saya akan ambil kira. So misalnya kalau warna hijau ni dia dah break, so insyaAllah dia akan pergi kat hitam ni. So akan dia naik, so ni kawasan hitam sini sampai hitam kalau dia nak naik. So dia naik sampai sini, dia akan buat rejection, baru dia akan pergi 285 kita ni. So 285 ni mungkin dia akan cross dulu sebab time frame besar dah akan cross banyak time frame banyak MA kita sebenarnya. Mungkin bila dia cross ni nanti, so kawasan ni mungkin saya akan ubah position saya ataupun saya akan buat hedging, buat kita ada sell atas. So saya akan hedging untuk profit, untuk buy sini, untuk kita ambil short. So depends kepada nanti pergerakan besok pagi bagaimana. Tapi ini panduan ni sebab MA ni dia ada di bawah ni, so at least kita ada guideline untuk tapak dia, so harga support. Kita di M5. Ok, tu dia. So M5 ni kita ada 285. So warna hitam ke atas, hijau ke atas. So ini dah menunjukkan memang akan ada penurunan penurunan yang bagi saya sudah confirm. Dia akan turun InsyaAllah dia akan turun sampai sini. So ni zone yang untuk 5 minit ni, 5 ke 10 minit sebelum 15 minit ni. So ada 3 candle ni. So tu timing untuk kita scalping untuk bagi yang nak jadi sharp shooter. Timing untuk 3 candle untuk sampai sini. So ini bagian yang kita boleh scalp sell. So cuma kawasan ini yang ni guideline kita. So kalau kita gariskan, kita tengok dekat mana sebenarnya 285 time frame 5 ni. Tengok share sekon situ. So kalau kita tengok 15 okey. Tu ya. Kawasan-kawasan dekat ini kawasan doji ni. So walaupun ni dah break so ada kemungkinan besar lah yang M5 ni tadi akan break juga InsyaAllah. So kawasan yang 285 ni akan break, tapi jangan mengharapkan satu benda yang candle belum lagi break so kita tak boleh ni. Hanya ramalan dia akan break sebab berdasarkan M15 tadi. Okey, yang ni M5 so itulah tapi walau macam mana pun guys, jaga dengan 285 ni, kita jangan abaikan sebab ni MA ni memang design untuk retracement walaupun kita dah ada breakout kat sini, tetapi time frame yang dekat H1 tu tadi kita nampak MA semua dekat so itu kawasan compress sebenarnya. So akan jadi compress, kemungkinan H1 atau H4 akan jadi doji. So doji ni maksudnya price tak bagaimana, tapi dia akan pergi atas dan bawah. Tapi at least kita tahu zone kita so zone kita dari sini sampai sini untuk beberapa minit So M5 selepas ni M15, so mungkin 3 batang kawasan sini ataupun boleh sebatang kat sini. So next batang akan kat sini. So mungkin 30 minit nanti akan sebab 30, 15 minit ada 2 batang untuk 30. So kemungkinan ni kawasan ni, so kita boleh cakap dalam 30 minit yang pertama 1 jam
akan pergerakan dia masih di sini. So 1 jam ada 4 batang untuk H4, temperature yang ke-4. So tinggal lagi 1 jam yang kita masukkan tu, kita tak tahu di candle H4 pada pukul berapa maksudnya di jam yang ke berapa sebab kita ada 4 candle so ada 4 jam. So insyaAllah ni nanti memang kita akan dapat tahu sebab tu dekat M1 saya akan jaga, tapi at least kita dah tahu pricing akan buat compress dekat mana, side dekat mana, walaupun dekat time frame yang kecil kita dah boleh baca melalui MA ni. So dekat M1 okay, kalau kita tengok movement M1 selama saya bayangkan yang 8 jam punya trade hanya ni okay, dari sini sampai sini lebih kurang dalam berapa pip saja. Sebenarnya peluang bagi saya kalau saya nak tutup walaupun kita dah ada guideline saya dah ada trend line saya tertentu tapi saya decide untuk saya tak tutup terus sebab saya ada nampak untuk kawasan-kawasan rejection di kawasan di sini yang saya garis ni, yang saya tunjuk di sini sampai ke bawah. So ini kemungkinan ini, jadi saya mungkin tidak dapat lagi pricing yang dekat atas ni, jadi saya ambil risiko dulu lah. Kita ambil risiko walaupun sekarang kita dah profit. So hopefully kalau pricing ni reject dekat M1 dekat 1000 ni, so next mungkin dia akan naik sebab ni kita dah dapat ni dah dapat ni, sebab ini maksudnya movement akan turun ke bawah. So kita harap kita punya ni daripada atas, sebab dia daripada bawah dia dah cross M1000 ni, MA1000 dan MA yang lain ni dah cross so hopefully dia akan buat benda yang sama untuk dia cross semua dia, memandangkan ini dah dapat kawasan ni, so lebih mudah untuk momentum untuk turun ke bawah tetapi saya tak nak tak nak bagi harapan ke mana-mana ni bukan kita nak bagi signal tapi saya bagi movement daripada bacaan melalui MA custom ni. So itu tujuan video ni saya buat ni. Sebab apa pun setiap kali pricing kita akan ambil risiko mengikut timing setiap time frame sebab pergerakan ni akan berjalan di setiap masa sebab tu kalau saya trade time frame, saya akan tengok semua time frame walaupun the best thing kalau MA ni berfungsi ni, satu benda yang bila kita merah tu tak lama kan, kalau kita ambil position di sini merah tu tak lama, sekejap merah hanya spread saja, so terus dah biru dah, terus kekal biru so itu the best thing about MA so teknik-teknik sharpshooter yang kita boleh belajar teknik melalui MA ni, kita boleh kita boleh latih kita punya skill untuk kita jadi sharpshooter untuk kita kurangkan timing floating merah So itu dekat M1 ni kita nampak masih lagi ada pergerakan up and down tetap lagi sebab MA kita ni masih lagi di kawasan pricing semua berlonggok so ni satu benda yang blood confirmation melainkan pricing dekat bawah, MA kita dah kat atas semua MA kita dah kat atas, so pricing cuma turun ke bawah je. So lagi besar contohnya macam hitam dengan hijau ni dah, kalau dekat atas dan dia dah buka dah jauh antara hitam dengan hijau tu, so maknanya momentum kuasa dia untuk turun ke bawah tu lagi kuat. So disebabkan M1 ni permulaan kepada candle setiap pergerakan kepada setiap time frame so M1 ni saya ambil berat selalu sebab M1 ni akan menunjukkan pergerakan awal signal awal selepas kita dah analisa time frame yang besar, kita tahu apa dia punya major assignment dia. So overall untuk UJ untuk peminat UJ untuk besok hari ni, so apa yang saya bagi tahu kawasan kemungkinan bearish kemungkinan akan berlaku tetapi sekarang ni untuk dalam 1-2 hari ni confirmation tengah berlaku untuk retracement, so mungkin di sini akan buat rejection, so mungkin juga tidak, so dia satu sajalah kalau next candle macam ni hari sini, kalau dia terus turun ke bawah, so itu kita dah anggap engulf so kalau engulf maknanya selepas ni orang semua dah boleh letak cukup-cukup so yang penting engulf dia tu mesti sama paras dengan ni yang kena, jangan dia berhenti sikit sampai sini, dia berhenti sikit itu belum lagi so at least engulf tu kalau sebatang ni terus turun melebihi daripada candle sebelah dia, so next candle dia akan naik movement sikit dan dia akan turun. Lagi cantik kalau satu candle terus turun sampai ke bawah ni, so maknanya setiap support yang setiap candle ni daily ni buat dia sudah break, itu yang paling best paling bagus. So maksudnya kalau dia naik dia turun lepas tu turun naik, so dia berhenti, dia close kat situ so next candle itu korang dah ada dah ada signal sebab pin tu nanti adalah jadi kawasan yang paling pin tu adalah signal untuk kita sell tu tadi so rumusannya so untuk hari Isnin ni kemungkinan ni satu benda yang compress
kemungkinan doji akan berlaku kalau ikut pengalaman. So hari Senin mungkin candle rally akan jadi doji, so atas dan bawah. So kawasan ni kita ambil scalp. InsyaAllah kalau ada niat nak intraday, so tinggal jaga je position sell tu. Pastikan bila dia naik tu kita cukup margin level percentage untuk kita new entry. Margin cukup tak cukup tu, kalau saya selalu training practice dengan 1000 lebih persen, dengan below 1000% so minimum 500% ke atas untuk saya tukar teknik. So bila percentage ni macam level percentage ni, so ini guideline saya untuk saya tukar teknik. So bila dia jadi 500 ke bawah, jadi itu saya nak kena buat keputusan untuk tukar teknik. Kalau misalkan entry kita sudah salah entry ataupun kita terawal masuk entry, so saya dah pernah praktis sampai ke minimum 160% ataupun 200 ke bawah. So itu betul-betul nak kena progresif kita betul-betul kena ambil scalp. Sebab waktu tu kita punya peluang untuk entry tak banyak dah sebenarnya, sebab kita punya persen dah tak cukup duit kita dah tak cukup untuk kita ni, sebab mungkin floating korang dah layer awal ke macam mana kan. Tapi itu satu peluang untuk kita scalp untuk tambahkan equity tapi itu sebenarnya betul-betul high risk So kalau kepada yang dah biasa dengan MA ni, yang dah boleh sharpshooter, insyaAllah yang boleh ni, walaupun kita loss, tapi ilmu tu berbaloi untuk kita praktiskan benda tu So jangan takut dengan satu benda yang loss, sebab kalau kita tak belajar loss, kita tak boleh nak manfaatkan profit tu kan. So kalau kita selalu profit je tu pun tak bagus juga sebenarnya, sebab bila kita selalu profit je, datanglah kita punya kelemahan tu, sifat manusia, kelekaan kita, datang kita punya overconfident, so datang kita punya riak tu nanti so itu pun tak bagus juga. So sebab tu mesti ada keseimbangan sebab itu antara sifat Allah, sifat adil ada kanan ada kiri, ada Ar-Rahman ada Ar-Rahim. So sama juga Allah jadikan sesuatu benda tu semua kena adil. Sebab tu ada loss ada profit, walaupun loss tu kita rasa macam emosi tertekan sikit kan, tapi sebenarnya hikmahnya tu baik untuk diri kita. So next kalau kita dapat build up kita punya semangat daripada loss kita tu, so dia semangat kita tu suatu benda yang berbeza daripada kalau kita build up daripada profit. So itulah fitrah tentang forex yang berlaku pada kehidupan trader So tu saya galakkan, jangan takut dengan loss, dan jangan hidden jangan sembunyi dengan loss. Jangan malu dengan loss tu. Bagi saya tak ada apa benda nak malu sebab kita bercakap tentang realiti So kita bercakap tentang realiti ni satu benda yang kita punya skrip hidup kita, bukan kita yang jaga tetapi kita boleh buat sebaik mungkin atas tawakal. Sebab itu asbab kita saja untuk kita nak jalankan sesuatu apa yang kita nak So insyaAllah yang penting kita doa yang baik-baik kan? So jangan putus asa kalau kita lost ke apa So insyaAllah dengan cara tu kita boleh build up emosi kita untuk jadi satu benda yang manfaat walaupun kita lost. So insyaAllah so, kita sambung balik So itulah kita punya recap untuk UJ ni. So kawasan ini berhati-hati untuk daily hari Isnin So ini adalah final, insyaAllah hari Isnin ataupun Selasa adalah final kepada bearish kesimpulannya insyaAllah UJ ni kalau kita tengok weekly ni nanti so dekat weekly ni sebenarnya saya pun jadi risau juga sebab kita punya MA kita banyak berlongkok dekat satu tempat ni, so dengan 285 yang ke atas ni, jadi saya rasa ada kemungkinan besar dia akan naik tapi dia sebabkan candle ni ada satu pin so hopefully pin ni yang pin dekat candle ni satu ni weekly ni adalah final untuk next movement untuk dia nak break yang ni MA 1000 ni, sebab dia datang daripada bawah, dia dah break, so daripada atas dia turun, so harap dia dapat buat benda yang sama, dia dapat break. Sebab itulah tugas price setiap kali dia datang daripada bawah dia dah break MA kita, dan bila ni atas dia break, so bila dia dah buat ni, so ini belum hingga lagi so kemungkinan ni dia akan compress jadi 3 segi lah, senang cerita 3 segi macam ni untuk dia nak move lagi ke atas. So apa-apa pun boleh terjadi, so tinggal lagi mindset kita sekarang ni, kawasan ini proses untuk kita nak buat satu benda yang kita ambil risiko untuk at least kita dapat satu candle weekly untuk sebatang turun ke bawah. Itu kita punya harapan, itu teknik harapan aja. Tapi insyaAllah dekat daily dengan especially dekat H1 ni, so H1 ni dapat banyak guide untuk saya ni, untuk guide ni. So kita punya ni dah break,
dan sekarang dia dah buat support yang baru. Jadi saya risaukan yang ni sini candle ni, sebab candle ni dah umpama macam engulf. So ini last candle ni jam yang last dia dah tunjukkan ke bawah. So inilah yang kita tergantung sikit dengan misi kita untuk dia teruskan ke bawah, sebab dia dapat rejection support ni. So tugas dia adalah untuk nak cari satu lagi resistance. So 285 kat H1 ni dah jadi resistance dia. So hopefully inilah kita punya peluang signal dekat H1 ni yang menunjukkan harga 7 UJ ni nanti. So melainkan kita tengok meter pula okay, kita tengok daripada M1 dekat mana okay, ni M1 meter kat bawah so maknanya position untuk dia nak naik ke atas ada besar kemungkinan ni untuk sampai mungkin melepasi ataupun sebab dia datang daripada bawah datang dari bawah. Tinggal lagi yang biru ni bengkok so kemungkinan sampai ke hijau ni akan dia terus. Tapi kalau dia dapat break yang hijau ni, so dia akan pergi ke hitam, so dia akan naik dulu. So sementara dia buat pergerakan ni, so 33 MA ni mungkin akan ke atas ke atas. So kalau M1 ni memang kita nampak macam dia nak naik ke atas so untuk M5 ni ni ada. So M5 ni dah dekat atas so bermaksud dekat M1 tadi daripada bawah so kawasan sini sampai kawasan sini masih hidup lagi guys masih hidup lagi kawasan ni. So ni berhati-hati sebab tu tadi dekat H1 kat atas kita boleh tengok MA kita semua banyak kat atas so itulah berhati-hati. Tapi itu juga peluang bagi korang untuk korang nak dapatkan entry yang sama hari Jumaat saya buat korang boleh dapat price yang sama so itu peluang bagi korang untuk ni. Tapi macam saya cakap berhati-hati bila kita sell tadi jaga untuk ni dengan kalau kita nak main long kita nak intraday ataupun swing so pastikan bila dia dah buat rejection bila dia dah naik dia buat rejection atas cepat-cepat letak SL ataupun kalau boleh alihkan BE bila dia dah press pergi ke bawah so BE tu letaklah kawasan-kawasan yang suka hati korang untuk dia ni untuk dia keadaannya. Misalnya kalau dia datang daripada bawah terus naik ke atas so at least korang position masih biru lagi walaupun tunggu berjam ataupun berhari. Yang penting itu position masih lagi biru profit maksudnya. So kita guys kita tengok ni M15 so itu dia M15 pun tunjukkan benda yang sama masih lagi ada kekuatan untuk naik tapi tinggal lagi ke guideline kita ni kawasan-kawasan ni so tapi dekat H1 tu tadi ada guideline untuk saya sebab ni kawasan ni dia dah turun dan kita ada dekat H1 tadi kita punya 285 so insyaAllah 285 tu mungkin itu kita punya guideline untuk dia pergi ke bawah untuk dia tukar hijau ni dengan hitam ni cross balik hijau ke bawah hitam ke bawah. So once kalau M15 M5 ni kita nampak kedudukannya ni dah bertukar so insyaAllah bearish tu memang sudah confirm sudah ada confirmation. So kita tengok jam 30 so daripada bawah kan so daripada bawah ni menunjukkan untuk momentum ke atas tu lebih kuat so bermaksud entry yang korang dapat ni nanti walaupun dapat harga sama dekat saya ni so ini boleh short je lah so sebab kita punya meter banyak ke bawah daripada bawah untuk naik ke atas so ini masih lagi kawasan-kawasan sideway dia kawasan-kawasan ni masih lagi sideway walaupun movement nampaknya untuk nak buat ke atas kemungkinan satu hit untuk bahagian ni sedangkan kita ada cross lagi ni so seperti yang saya bagi tahu ni tempat-tempat yang saya suka ambil kira ni kita ambil tempat cross ni insyaAllah kawasan tu so tinggal lagi okay, yang movement ini saya tukar color yang movement ni sebab ini daripada SNR kita tengok guna purple so tu kita tukar time frame dia time frame ni H1 so ini kalau ikut meter ni cara baca macam ni sebab kan dekat tengah ni so M1 kita tahu daripada bawah naik ke atas M5 dah dekat atas tu turun ke bawah so kawasan ini guys hidup so kita nampak automatically kita nampak benda ni tengah sideway so maksudnya kalau korang nak swing intraday so berhati-hati saya masih sarankan untuk korang scalp dulu sebab bila body ni dah siap head dah siap kalau head dia dah ke atas so ini peluang korang untuk korang nak ambil clean entry untuk nak main long sikit so at least melebihi daripada kawasan sini turun so ini entry saya pun masih risiko lagi tapi kita cuma ada guideline dengan ME kita ni so hopefully ni untuk awalan next hopefully untuk jam untuk besok dia turun dulu sini
So insyaAllah saya ada confidence sikit untuk dia nak turun, untuk dia turun sampai ke sini dulu. So mungkin saya akan layer lagi ya, untuk at least sampai ke sini lah, macam yang saya cakap tadi untuk H1 ni. Okay, kita tengok H4. So H1 dengan H4 meter ni sama semua bahagian kat tengah ni, dan hitam kat bawah, hijau kat atas. So nampak untuk nak naik tu strong tapi kawasan ni tengah compress So dekat H1 kita nampak tengah buat sideway body selagi tak ada hit atas ataupun bawah, kita tak boleh nak cakap mana arah dia. Tapi ini kemungkinan ni dia buat hit di luar atas untuk ni. Tapi at least kita MA ni kat H4 dengan H1 sama kedudukan dia. So walaupun dia tak buat hit dulu, so disebabkan ME ni so kemungkinan besar dia akan turun dulu. Tetapi kita tak nafikan kalau price nak cross MA semua untuk dia nak buat ni. Tapi dekat time frame yang M1, M5, 15 korang akan dapat baca awal bila candidate ni sudah bergerak. Sebab ni kita bercerita tentang satu benda yang history untuk minggu besok hari Senin so untuk minggu ni Okey, kita tukar untuk daily tengok meter. Okey, dia meter pun kat bawah so nampak sangat price dia tengah buat satu untuk buat satu benda yang kat daily ni memang kita nampak bearish sebab dengan kedudukan ini kawasan ni. So kedudukan ni dengan kita punya MA kawasan ni memang ada jaga untuk kita So tu yang saya cakap ni, kawasan sini memang besar kemungkinan ni kawasan-kawasan ni. Okay, weekly kat atas saya nampak tengah compress, tapi good news position bearish ni masih kuat So hitam atas, hijau bawah, so nampak bearish So maksudnya assignment untuk UJ ni major assignment dia adalah bearish untuk ke bawah Tapi disebabkan tengah buat satu retracement sebab rejection daripada atas. Setiap kali dia nak buat penurunan tu ada support-support yang berlaku untuk support baru So tapi nampak assignment ni sedang break satu persatu. Tinggal gilas dia turun ni satu benda yang dekat belah sini. So memang dia perlukan satu momentum yang kuat So kemungkinan besar juga. Tapi ni weekly so ni kita ambil ni kawasan at least untuk dalam berapa minggu ni kawasan sini kita dapat tapi kalau benda ni ada perubahan sudah break kalau break kita punya 285 yang semua terkumpul dekat atas ni so kita akan tukar apa-apa pun masih lagi berisiko tapi berbaloi untuk kita ambil position hari Isnin ni untuk sell sebab at least minggu depan ni kemungkinan tapi saya rasa minggu depan ni akan jadi penentuan up and down ni. Dia akan turun bawah, dia akan naik atas. Mungkin akan berlaku satu doji pasal ni untuk minggu ni. So up and down ni so minggu depan ni. So untuk monthly dia ke bawah menunjukkan price naik ke atas, tapi ni monthly sangat besar dia punya range. Jadi ini kepada swinger tadi, so bermaksudnya price yang kalau untuk swing monthly kalau banker saya cara dia baca so sekarang ni datang balik ke harga-harga pivot so harga-harga yang harga rintangan RBS ataupun SPR yang ini kawasan dia sini sangat maknanya sedang berlunggu monthly, mana untuk beberapa bulan kawasan di sini kita punya MA pun semua tengah nak dapat sebelum dia buat satu momentum untuk dia bagi signal sama dia terus bearish ataupun atas. So ini tengah compress kalau tengok ni nampak compress compress. So insyaAllah nanti MA ni akan bagi tahu kita ke mana agakkan dia akan pergi atas dulu ataupun pergi ke bawah dulu. Kita punya atas. So monthly ni kita hanya nampak ini sajalah sebagai signal kita melalui MA ni. Jadi selagi hitam kat atas, hijau kat bawah ni, so kita belum nampak lagi dia untuk dia bullish tapi lebih kuat untuk dia bearish so dia ke bawah. So overall major assignment UJ bearish untuk monthly sampai ke daily So tinggal lagi ada retracement dekat H1. So H1 adalah penentu dia kalau dia break, so sini lah kawasan dia yang akan ditunjukkan untuk dia buat hit So ni saya akan bagi trend line saya buat ni untuk korang marking kira zone-zone yang korang boleh scalp bila ada kawasan entry yang bila ada trend line yang begini korang boleh scalp. Dekat yang 15 kita nampak dia punya gerakan dia. Okey, saya nak tukar color dulu. Okey, kita tukar yang hitam sebab dia yang paling bawah untuk kita target. Ini tak tukar pula. Kita nak tukar mungkin Allah.
yang baru. Untuk UJ ni saya bagi zoom besar sikit sebab memang saya rasa S1 ni memang bagi saya sesuatu. Okay, kita ambil bahagian dekat dia cross lah. Okay. Bahagian dia touching lah. So kita punya target. So yang bawah ni masih besar lagi. Untuk kita, saya akan buat next video untuk trend-trend yang seterusnya. So tapi at least ni kita boleh ada guideline lah untuk kita untuk kita scout dia. Okay, saya akan tukar colour. Nampak apa ni? So atas ni yang hitam ni tadi, ni dekat time frame sama kan? Okay ni. So ini adalah 5 okey, yang ini adalah kita punya ni. So kita tukar. Ni tak saya tukar ikut 85 ni. Kita ada guideline ni untuk trend line ni. Sebab ni untuk untuk kita punya zone trading ni. Alright, okay guys. Okay, saya dah siap lah. So okay, kalau kita tengok daripada kawasan ni, so warna purple trend line ni, so dekat sini bukti ya, walaupun kita nampak H4 ni kita nak turun, tetapi masih ada lagi rintangan dekat kawasan-kawasan yang kecil. So untuk dia bearish insyaAllah, tapi bukan terus akan turun ke bawah ya, sebab minta saya belum menunjukkan begitu masih ada lagi kawasan untuk dia nak pergi ke atas So at least kita punya zone purple ni sampai purple so ini adalah kawasan sideways dia. Sideways akan menjadi besar ni sekarang banyak ni so sideways akan jadi begini mungkin bila dia dah lepas akan jadi lagi besar so this zone yang saya buat ni adalah zone zone compress kawasan ni compress kat H1 ni tadi sebab memandangkan kita ada kawasan MA yang tengah dekat-dekat ni tunggu so ni kawasan ni compress so ni zone kita daripada atas sampai bawah zone kita compress zone so boleh untuk scalp memang boleh sangat. So untuk yang warna hitam adalah zone kita untuk kita sharp untuk ambil clean entry bila dia dah bocor ni nanti dia akan pergi kawasan sini yang ni tadi kita dapat daripada insyaAllah daily ini dah lari sikit saya pergi dekat turquoise ni tu ya. Ok, turquoise dengan warna dekat daily dengan weekly ni turquoise dia agak sama price dia tak jauh beza so tu dia. So insyaAllah so inilah dia kita punya zone ni. Alright, ok itu dia. Ok, itu dia untuk assignment kita untuk minggu depan ni, hari Senin untuk mungkin 3 hari kemungkinan besar untuk 3 hari untuk perjalanan UJ ni untuk sambung terus ke bawah so hari Senin ni hopefully hari Senin dah settle lah ni kalau dia nak naik atas so untuk dia pergi lebih bawah ataupun hari Senin akan pergi bawah dulu dan selepas tu baru pergi naik atas
So apa-apa pun boleh terjadi sebab ni kawasan ni sampai sini masih lagi tengah proses belum ada final apa-apa lagi. So okay guys, so tinggal lagi major assignment kita nampak beres cuma zone ni nanti dapat korang set up untuk minggu depan ni saja untuk minggu depan ni. So selepas ni trendline ni insyaAllah akan break sendiri yang atas ataupun yang bawah ikut pergerakan pricing UJ yang akan berlaku live market. So insyaAllah saya akan buat live trade sebab memandangkan memang saya tengah ada posisi dekat UJ ni untuk saya jaga. So okay guys, saya buat recap sikit untuk UJ posisi UJ. Okay, so okay, selamat bertrading semoga manfaat apa yang sharekan ni dalam beberapa minit ni. Kurang tak nampak lah mati dah rabun lah. So saya buat short video lah untuk UJ ni untuk korang ambil planning untuk entry selepas ni. Alright, okay, kita jumpa lagi untuk next video. Okay, kita doa yang baik-baik untuk semua semoga manfaat dan semoga dapat rezeki daripada asbab video ni, daripada ilmu Allah ni yang Allah izinkan ni, yang saya share ni. So insyaAllah sama-sama kita tawakal pada Allah. Jadi sebelum trading insyaAllah baca bismillah untuk kita bertawakal tu tadi atas jalan Allah tu tadi bukan atas diri kita kita ni jalankan asbab saja, tapi dengan insyaAllah kalimah bismillah tu tadi mampu untuk melindungi kita untuk satu benda yang perancangan Allah. InsyaAllah apapun kita ambil manfaat ni, loss atau profit kita ambil dua-duanya sekali kepada manfaat ilmu tu tadi. So okay guys, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.